Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul bagi matematik tingkatan 4. Subtopik 8.2, sukatan serakan. Standard pembelajaran menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data tak terkumpul. Jadi julat adalah nilai cerapan terbesar ditolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Jadi kita akan lihat contoh soalan, iaitu soalan contoh 3 di dalam buku teks muka surat 219. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Jadi penyelesaiannya adalah sangat mudah kerana kita akan menggunakan formula yang baru saja saya nyatakan tadi, iaitu julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Jadi kita lihat pada set data kita kenal pasti nilai cerapan terbesar adalah 40. Dan di sini nilai cerapan terkecilnya adalah 14. Maka kita boleh dapat julat bagi set data ini, iaitu nilai cerapan terbesar 40 ditolakkan dengan nilai cerapan terkecilnya 14. Jadi kita dapat julatnya adalah 26. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan ini. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan julat daripada jadual kekerapan? Jadi kita ada data seperti dalam contoh 4. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Jadi kita dapati kita ada skor dan bilangan murid. Skor 2, 3 orang. Skor 3, 5, 4, 6 orang. 5, 8 orang. Skor 6, 12 orang. Skor 7, 7 orang. Skor 8, 3 orang. Tentukan julat bagi data di atas. Jadi untuk kita dapatkan julat daripada jadual kekerapan tak terkumpul ni, data tak terkumpul ini, formulanya masih lagi nilai cerapan terbesar ditolak dengan nilai cerapan terkecil. Jadi kita dapati 8 adalah nilai cerapan terbesar, 2 pula adalah nilai cerapan terkecil. Maka julat yang dikehendaki oleh soalan dalam contoh 4 adalah 8 tolak 2. Maka jawapannya adalah 6. Jadi ini adalah penyelesaian lengkap untuk contoh 4. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Jadi kita tahu kuartil pertama adalah data pada kedudukan 1/4 yang pertama dan kuartil ketiga adalah data pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk kita menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 bagi kuartil pertama, bukan kuartil 1, kuartil pertama dan kuartil ketiga daripada satu set data tak terkumpul. Jadi kita akan aplikasikan. Yang penting, formula untuk kita tentukan julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi ini formula untuk dapatkan julat antara kuartil. Cikgu ulang, untuk dapatkan julat antara kuartil, formulanya adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh soalan dan kita gunakan langkah-langkah ini untuk mendapatkan julat antara kuartil selepas ini. Jadi kita lihat soalan contoh 5 di dalam buku teks muka surat 220. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data yang berikut, iaitu kita ada data dalam A, B dan C. Jadi kita akan bincangkan satu persatu selepas ini. Jadi kita akan gunakan langkah-langkah yang dinyatakan tadi untuk menentukan kuartil pertama, kuartil ketiga sebelum kita dapatkan julat antara kuartil. Jadi langkah pertama, susun data mengikut tertib menaik. Jadi kita bincangkan soalan A. Kita dapati soalan memang sudah sedia menyusun nombor dalam tertib menaik. Jadi soalan kedua, tentukan median data tersebut. Jadi median adalah data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita kira, okey, so bagaimana kita nak dapatkan median? Sebenarnya kita boleh potong je. Cikgu gunakan cara ni, kita potong data ni.
Okey, belakang, depan, supaya kita dapat jumpa data di tengah-tengah. Okey, ini sebagai satu cara terpulang kepada masing-masing. Jadi kita dapat ini adalah nilai mediannya. Jadi bagaimana cara cikgu tunjukkan tadi? Saya telah demonstrate dekat anda. Saya potong belakang serentak. Jadi sampai kita jumpa nilai di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita dah ada langkah 2. Bahagikan set data kepada dua bahagian, iaitu dua bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Jadi kita tukarkan color warna pen kita. Jadi ini adalah median kita tadi. Okey, jadi kita ada bahagian sebelum median, bahagian selepas median. Jadi bahagian sebelum median dan bahagian selepas median ni, kedua-duanya kita akan bahagikan kepada 2. Jadi kita ulang langkah yang sama. Saya gunakan hijau pula. Okey. So kita dapati 6 berada di tengah-tengah. Jadi yang berada di tengah-tengah bagi data sebelum median itulah nilai kuartil pertama kita, iaitu 6 dalam kes ini. Jadi kita akan ulang langkah untuk nilai pada selepas nilai median. Jadi kita cari nilai yang berada di tengah-tengah, kita bahagi 2, kita guna cara yang sama. Okey, akhirnya kita dapat 20 adalah nilai kuartil ketiga. Jadi caranya adalah mudah sahaja. Jadi akhirnya kita boleh tulis jawapan kita, iaitu soalan minta kita dapatkan julat antara kuartil. Jadi formulanya telah diberi dalam langkah-langkah ini, iaitu nilai kuartil ketiga tolak nilai kuartil pertama. Jadi kita masukkan nilai kuartil ketiga yang kita telah cari tadi 20 tolak nilai kuartil pertama kita 6, maka kita dapat jawapannya adalah 14. Jadi kita telah selesai mencari julat antara kuartil bagi set data A. Okey, seterusnya kita akan cari pula julat antara kuartil bagi data B. Jadi kita guna cara yang sama seperti tadi. Kita akan susun data mengikut tertib menaik. Sudah sedia tersusun di dalam soalan. Tentukan median. Jadi median adalah data di tengah-tengah. Jadi cikgu gunakan cara ini. Saya potong depan, saya potong belakang supaya saya senang dapat data di tengah-tengah. Okey, saya potong lagi. Okey, akhirnya saya dapat median kita adalah 19. Jadi saya dah dapat median. Seterusnya kita akan bahagikan data sebelum median kepada 2 untuk dapatkan nilai kuartil pertama, dan kita bahagikan data selepas median juga kepada 2 bahagian untuk kita dapatkan nilai kuartil ketiga. Jadi kita ulang langkah yang sama seperti contoh A tadi. Jadi kita cari di mana kedudukan data tengah-tengah, data tengah-tengah di antara kedua-dua ini. Kita dapati berada di antara kedua-dua 14 yang dinyatakan di sini. Jadi jadi ini adalah nilai kuartil pertamanya, iaitu 14. Sebab dia berada di tengah-tengah, perlu ditambah 14 bahagi 2. Okey, kat sini murid hanya boleh guna kalkulator sahaja. 14 tambah 14, sebenarnya 14 juga jawapannya, tapi sajalah cikgu nak tunjukkan kalaulah dia data yang nomornya agak besar ke apa ke. Jadi jawapannya adalah 14. Jadi kita dah dapat dah nilai kuartil pertama kita adalah 14. Terusnya kita buat langkah yang sama untuk dapatkan nilai kuartil ketiga. Okey, kita dapati berada di antara, kuartil ketiga berada di antara 20 dan 21. Jadi 20, sekiranya nilai data berada di antara, kita perlu tambahkan dan bahagi 2 untuk kita dapatkan nilai di tengah-tengahnya, iaitu 20.5. Jadi kita boleh kira julat antara kuartil yang kita sedia maklum adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi kita telah kenal pasti kuartil ketiga kita 20.5, kuartil pertama kita adalah 14. Maka jawapannya adalah 6.5. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan B. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk C. Jadi kita lihat data dalam soalan sudah sedia berada dalam keadaan menaik. Jadi kita dapatkan median.
Kita potong untuk kita dapatkan nilai data di tengah-tengah. Okey, so kita dapati nilai median adalah berada di antara 26 dan 28. Tetapi kita tak perlu cari nilai median itu kerana kita hanya ingin cari julat antara kuartil, iaitu kita perlu cari kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Cuma untuk kita dapatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama, langkahnya kita perlu mencari di mana kedudukan median terlebih dahulu. Jadi seterusnya untuk semua data yang berada pada kedudukan sebelum median, kita bahagi lagi kepada 2. Jadi kita potong, kita dapati di sini adalah nilai kuartil pertama, iaitu di antara 2.5 dan 2.5. Jadi 2.5 tambah 2.5 bahagi 2, kita akan dapat juga nilainya adalah 2.5. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk data selepas median bagi mendapatkan kuartil ketiga. Kita potong data, kita dapati kuartil ketiga berada di antara data 2.9 dan 3. Jadi untuk kita dapatkan kuartil ketiga, 2.9 tambah 3.0 bahagi 2, maka kita tahu nilai kuartil ketiganya adalah 2.95. Maka untuk dapatkan julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama, jadi kita masukkan data terus, 2.95 tolak 2.5. Jadi kita dapat hasilnya adalah 0.45, iaitu julat antara kuartil bagi set data C. Jadi kita telah lengkap membincangkan soalan contoh 5. Jadi ini adalah jalan kerja yang lengkap sama seperti perbincangan kita sebentar tadi. Okay, seterusnya kita lihat pula soalan contoh 6. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Jadi apabila kita ada data yang ada kekerapan, bermaksud kita faham kuartil pertama adalah pada kedudukan 1/4 yang pertama dan kuartil ketiga adalah data pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan. Jadi daripada keseluruhan bermakna kita perlu cari jumlah keseluruhan murid di sini. Bermaksud jumlah kekerapan longgokannya. Jadi kita akan bina jadual kekerapan longgokan terlebih dahulu daripada data yang diberi di sini. Jadi kita cari dulu kekerapan longgokan. Kita tahu bermula daripada 3. Kita bawa data ke sini. Kita dapat 3. Untuk seterusnya kekerapan longgokan 3 tambah 5 adalah 8. Okey, untuk seterusnya 8 tambah 6 14. Okey, 14 kita tambah 8. Di sini kita dapat kekerapan longgokan adalah 2. Seterusnya 2 kita tambahkan dengan 12, kita dapat 34. Jadi 34 ditambah dengan 7, kita dapat 41. 41 tambah 3, kita dapat 44. Jadi apa yang kita faham di sini, kenapa kita perlu cari kekerapan longgokan? Bermakna yang dapat skor 2 adalah daripada murid pertama hingga murid ketiga. Jadi ini yang kita perlu faham. Jadi yang mendapat skor 3 adalah sehingga 8. Bermaksud selepas cerapan 3 adalah cerapan 4 sehingga cerapan 8. Jadi kita tengok yang mendapat skor 4, jumlah kekerapan longgokannya adalah 14. Bermaksud sehingga cerapan 14. Jadi selepas cerapan 8 bermaksud yang mendapat skor 4 adalah cerapan 9 hingga cerapan 14. Jadi kita akan ulang langkah ini sehingga habis. Jadi kita lihat kekerapan longgokan 22 bermakna yang mendapat skor 5 selepas cerapan 14 adalah cerapan ke-15 sehingga cerapan ke-22. Dan seterusnya yang mendapat skor 6 selepas cerapan 22 kita ada cerapan ke-23 sehingga cerapan 34. Berikutan kekerapan longgokannya adalah 34. Jadi yang mendapat skor 7 adalah murid yang ke-35 sehinggalah murid yang ke-41.
Dan yang terakhir yang mendapat skor 8, cerapan ke-42 sehingga cerapan ke-44, iaitu nilai terakhir kekerapan longgokan bermakna jumlah murid yang terlibat dalam data ini. Jadi kita tahu kuartil pertama adalah kedudukan 1/4 yang pertama. Jadi kita akan cari kuartil pertama. Kuartil pertama dengan mencari kedudukan 1/4 daripada jumlah data tadi 44. Jadi kita akan dapat 11. Jadi 11 ini bukan jawapannya lagi. 11 ini bermaksud kita perlu cari cerapan ke-11. Jadi cerapan ke-11 kita lihat daripada data kita tadi. Okey, so di sini cerapan 1 hingga 3, 4 hingga 8. Jadi cerapan ke-11 antara cerapan 9 hingga cerapan 14. Jadi skornya adalah 4. Jadi di sini kita tahu nilai kuartil pertamanya adalah 4. Jadi kita akan cari pula nilai kuartil ketiga. Jadi untuk kita dapatkan kuartil ketiga, kita tahu kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data, iaitu 44. Jadi 3/4 bermaksud daripada 44, iaitu cerapan yang ke-33. Sering cikgu ingatkan, 33 ini bukan jawapan kuartil pertama, tetapi cerapan ke-33. Jadi kita semak, cerapan ke-33 berada di antara cerapan 23 hingga cerapan 34. Bermakna 6 adalah nilai kuartil ketiganya. Jadi kita buat catatan, nilai kuartil ketiganya adalah 6. Jadi kita sedia maklum, untuk kita dapatkan jumlah antara kuartil, kita perlu lakukan penolakan bagi nilai kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi di dalam soalan ini kuartil ketiganya 6, kuartil pertamanya adalah 4, maka nilai jumlah antara kuartilnya adalah 2. Jadi ini adalah penyelesaian bagaimana kita menyelesaikan soalan contoh 6. Okey, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Video seterusnya kita akan belajar bagaimana pula untuk menentukan sisihan piawai dan variance bagi serakan data tak terkumpul. Dengan ini, sekian, terima kasih.